untuk kita declare dan create array berjenis mark. So kita tulis seperti ini ya. So, saya pakai pointer pen. Kita tulis data type dahulu. Data type dia adalah double. Cantik betul tulisan saya di sini. Okay, double. Followed by square bracket. Okay, nama array dia marks. Okay. Equal. Reserve word new. Okay. Data type dia adalah double. Double. Dan size dia adalah berapa? 10. Okay, siap. So, ini penulisan untuk you declarekan array berjenis double. Nama array dia marks dengan size element. Size dia adalah berapa banyak elemen yang kamu nak simpan. Berapa banyak markah yang kamu nak simpan dalam. So, size dia adalah 10. Okay. So, ini yang pertama. Ini langkah yang pertama. Create dulu. Kedua, kedua adalah step 2, barulah kamu boleh read 10 markah and locate inside the array marks respectively. So, bila langkah pertama ini tadi, dalam langkah pertama ini tadi, apa yang berlaku sebenarnya ialah dia hanya createkan 10 ruang kosong untuk array. Okay, saya tulis ini 10 ruang kosong untuk masukkan markah-markah 10 orang pelajar dengan nama yang sama. Okay, so saya tunjukkan, saya cuba keluar daripada sini. And show. So, maksud ini adalah saya akan insert sekian table 10 atau 2, 3, 4. Okay. Okay. Tak sampai 10 ni. Okay. Satu, insert lagi. 2, 3, 4, 5. Insert. Ambil dulu. Insert 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay. Dia sediakan 10 ruang untuk markah dan array ini bernama marks. Okay, so dia sediakan 10 ruang untuk masukkan markah. So ruangan ini ya. So ini adalah ruang markah dan setiap markah itu, okay, setiap markah ini okay, setiap markah ini nanti di sini adalah kita ada markah, marks. Okay, di sini adalah indeks. Yang bawah ni adalah indeks. So kita ada indeks 0, 1, 2, 2 hinggalah katakan ini 10 9. Yang terakhir adalah 9. So kamu ada 10 elemen tapi indeksnya daripada 0 hingga 9. So markah dia mesti dalam ni. Okay, mungkin 53, mungkin 54.2. So ruangan yang atas ini adalah markah. So bila kita nak merujuk setiap markah ini, kita kata mark
kosong. Mark 1, mark 2. Tapi nama array tu mark. So kena merujuk pada nama markah, nama dan juga nama index dia, location dia tu. Okay. Ini maksud dia bila kita create. So sekarang ni kita baru create. So markah tu kosong lah. So kita hanya create saja. So kita hanya identify, kita nak declare bahawa ada 10, sediakan saya 10 ruang. 10 ruang location untuk markah. Berjenis double. Okay. Alright. So kita pergi step 2. Step 2, read 10 marks and locate inside. So kamu dah ada ruang kosong, 10 ruangan markah ni. Kamu dah ada 10 ruangan markah. Sekarang kita nak isi markah ni. Kita nak isi markah ni. Macam mana kita nak isi dalam array? So cara dia mudah saja. So of course ini adalah satu proses yang repetition. Repeat. Masukkan markah tu, repeat sebanyak 10 kali. So write the program to read. So step 2, read 10 marks and locate inside the array marks respectively. So kita akan menggunakan repetition. So repetition menggunakan for, arahan for. So, cara dia adalah for. Ini data type. Ini adalah counter initialization. Ini adalah condition. Ini adalah updating, increment or decrement. So kita tak belajar lagi coding tapi kita terpaksa masuk. Kita tak belajar lagi coding untuk repetition, tapi saya ajar awal di sini. So, ini adalah counter initialization. Ini adalah counter condition. Okay, ini adalah updating. Okay. So dalam ni yang kita kena tulis input statement di situ. Di sini dalam ni. Step 3, find the max. Okay, saya tunjukkan dalam BlueJ. Senang sikit. Kita pergi BlueJ. Mana BlueJ? Ini BlueJ. Right, kita tunjuk BlueJ. Seperti tadi, mesti ada import statement. Import java.util.scanner semicolon. Okay. And then kita ada class definition. Right. Dan kita ada main method, public, static, void, main. String, RGS. Okay, buka dan tutup. So, dalam ni kita nak declare, kita nak create instance object dulu. Ingat instance object. Scanner in equal to new scanner system dot in. Okay. So sekarang kita hanya ada satu variable, tapi variable kita adalah berjenis array. So, nak declare array tadi, data type double. Nama array tadi adalah marks. Okay, marks. Equal, saya kena letakkan double square ni. Square bracket equal, nama dia marks equal to new double. Size dia berapa? Size dia 10 semicolon. So ini kita panggil sebagai array declaration and definition and create. Okay. Create. Okay, done. So sekarang kita nak buat step 1. Sekarang kita nak masuk step 2. Step 2 tadi adalah untuk step 2 input and array.
nak input ni dalam array. So saya kata tadi bila kita nak input, kita kena ada dalam array, nak input sesuatu kena guna repetition control structure. Kena guna repetition control structure. So repetition control structure mesti ada, sama ada kamu guna counter ataupun sentinel. Tapi dalam array kita tahu kedudukan dia dan kita tahu size berapa kali kita nak repeat. So kalau size dia 10, maksudnya kamu kena repeat 10 kali. Kalau size array kamu 9, maksudnya kamu kena repeat 9 kali. So sekali ini kita nak buat input untuk 10 elemen, 10 markah. So maksudnya kita kena repeat sebanyak 10 kali. Okay. Okay, so kita akan mula dengan perkataan for. Repetition dia guna for ataupun while. So kali ni dalam array biasanya normally kita akan guna for. Tak ada orang guna while, kita guna for. Sebab apa? For dalam condition for bracket on for itu ada kombinasi initialization. For data type I. Saya declare ada I, ada satu counter bernama I yang nilainya bermula dengan 0. Okay. Statement ini menyatakan bahawa saya ada satu counter bernama I berjenis integer dan value-nya bermula dengan 0. Okay. Semicolon. Kenapa semicolon? Sebab statement itu berakhir di situ. Dan kita letak di condition. So I mesti less. I itu syaratnya mesti less equal than less saja, less dengan nama array. Nama array dia adalah marks. Okay, nama array dia yang ini marks Ini nama array dia marks dot length. Marks dot length. Apa maksud marks dot length? Marks dot length itu bermaksud size ni. Bermaksud size. Okay, bermaksud size. Kenapa saya letak less? Sebab kamu punya location itu bermula dengan 0. So the first mark akan masuk pada index 0. Dan berakhir pada index 9. Sebab tu saya kata less. Kalau saya letak equal, so maksudnya termasuk 10. So saya letak less sahaja. And then end it, semicolon, followed by the updating. Updating adalah senang saja. Updating adalah I equal to I plus plus. Ini yang biasa kita buat kan? Sorry. I equal to I plus 1. Ini yang biasa kamu buat. Tapi di dalam selalunya kita tulis pernyataan itu kepada dalam bentuk I plus plus. I plus plus maksud I equal to I plus 1. Close. Then followed by this curly braces. Followed by the curly braces. Macam ni. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada? Ke kamu tidur dah? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Tiada, madam. Okay. Good. So, sekarang kita berada dalam step 2 input and array. So, saya nak input ni. Nak input apa dia punya method. Method input dia apa? Jangan lupa. Input output adalah next. Sebab nak read double, next dah double. Ini kan method dia. Ini method call dia. Untuk guna method ini kena ada bermula dengan objek dia. Bermula dengan objek in next double, betul? Dan diberi kepada siapa? Assign dia. Assign kepada siapa? Kita akan assign kepada marks. Okay, marks. Tapi bila kamu kata marks, ini bila you buat macam ni seolah-olah sama hanya ada satu markah nak masuk pada satu mark. Tapi variable kamu ada lokasi. Array kamu ada lokasi kan? Di kosong, ada index. Mark 0, mark 1, mark 2. Nak masukkan kat mana? Mark 0 ke, mark 1 ke, mark 2 ke, mark 3. So, kita letak di sini mark I. Kenapa mark I? Sebab kalau I kamu kosong, maksudnya kamu input untuk mark index 0. Kalau I kamu 1, maksudnya kamu akan masukkan marks index 1. Okay, hinggalah marks index 9.
Ini adalah input. Ini adalah input untuk 10. So sebelum input kita kena tulis input prompt. Input prompt. Input prompt tak payah berulang tak payah letak dalam repetition. Nanti berulang-ulang jadi pening pula tengok. Input prompt PT. Input prompt senang saja system.out.print. Ini kamu dah biasa buat. Saya cuma tunjukkan dia saja. Enter 10 mark. Right, siap. Macam tu. System out print, enter 10 marks. So, kalau nak tengok hasilnya nanti, kita tengok lah. Saya copy saja. Malah nak ulang-ulang, Ctrl V. Yang ini saya nak display. Display array. Mark. Nak display daripada mark. So, saya akan buat ini. Oh. Marks, okay. Marks I, integer kosong, system out print. Copy yang ini. Ini hilang. Ctrl V. System out print, enter 10 mark. Ini saya ubah. Saya nak enter tadi mark I kan. So marks mark I dapat print line print situ. Mark I and then tambah slash T. Print line. Output. Output array mark. Okay. So, sekarang saya nak tunjukkan lah macam mana. Kita cuba run tengok apa yang berlaku. Saya pun tak nampak lagi output yang kita sama-sama tengok. So marks dan kita dah ni compile. Tak siap compile. Compile. Apa yang hilang ni? Marks sorry. Marks I compile. Kita tengok output. Right man. Klik OK. Dia dah kata enter 10 marks. 12, 13, 76, 90, 100, 76, 34, 40, 65, 17. Saya tak tekan enter 2, 3. Okay. So, dia keluarkan output array mark adalah 12, 13, 76, 90, 100, 76, 34, 76, 34. Cukup tak 10 markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ini output dia. Ini array kamu. So, ini adalah array mark 0, mark 1, mark 2, mark 3, mark 4, mark 5, mark 6, mark 7, mark 8 dan mark 9. Okay. Ini adalah mark 0. Mark 0 adalah array mark yang pertama. So, ada 10 elemen. Tapi the first element adalah mark 0. Setakat ni okey? Setakat ni okey? Respon. Okay, madam. Okay, madam. Okay. Now, kita dah nampak hasilnya.
Sekarang kalau kita tengok daripada output itu, kalau kamu tengok daripada output ni, kita nak cari maksimum, the best student. So best student mesti merujuk kepada markah tertinggi kan? So sekarang kita nak dapatkan markah tertinggi ni. Kalau ditengok daripada sini memang kita tahulah siapa markah tertinggi yang 100 tu. Tapi dalam array, kamu tak tahu. So kita kena buatlah codingnya. Kita nak buat coding macam mana nak identify markah tertinggi. Sama-sama juga. So kamu kena guna repetition. Okay, kita guna for ni balik. Ctrl C. Ctrl V. So sekarang step untuk find the maximum mark in array. So kita akan baca satu persatu. Sebelum kita boleh find maximum marks, kita kena identify dulu, kita kena initializekan dulu markah tertinggi. Sebab kita nak compare tau. Kita nak compare markah tertinggi tu. Kita kena ada if kan? Okay. So kita kena ada if. Nak tahu. So kita kena declare dululah markah tertinggi. So saya akan declare di sini. Maximum. Max mark equal to, jangan letak 100. Kita letaklah markah tertinggi itu sebagai kosong. Point kosong. Sebab kalau kita letak markah tertinggi 100, mana ada lagi markah yang paling tinggi kan? Kamu nak compare dengan markah, tengok student kamu dapat 67. Dia adalah lebih tinggi. So kita compare max marks berjenis double dengan markah dia adalah 0.0. Okay. Okay, yang ini kita nak guna-guna. Right, baru kita pergi bawah. So, system out print ini kita delete. Tukar kepada if. If apa? Kita nak compare markah di setiap array itu satu persatu. If marks I, marks kosong lah tu maksudnya. Greater than max marks. Tu Ustaz nama dia max mark. Yang tadi saya declare. Saya declare lain lah. Max mark. Okay, max mark. If mark I, maksudnya mark 0 lebih besar daripada max mark. Okay, jika betul. Buat lagi curly braces ni. Jika if marks I greater than max marks, so max marks akan berubah. Kita ubah nilai max mark itu kepada marks I. Okay. Yang ini ada soalan. So maksudnya di sini jika markah pada kosong itu, indeks kosong itu lebih tinggi daripada markah tertinggi. Iaitu markah tertinggi tadi berapa? 100. Kalau dia lebih tinggi, so ubah value. Tukarkan markah marks itu sebagai markah I tadi. So katakan ini 60. Berapa? 60. Mark I ini adalah 60. Yang ini adalah kosong kan? So maksudnya of course mark I itu, mark 0 itu lebih tinggi. So maximum marks ini akan menjadi 60. Markah dia jadi 60. Okay? Faham itu? Okay, done. Dan yang ini, kenapa salah tu? Max marks. If marks greater. Dekat double, madam. Tak sampai. Oh. Okay. Thank you. Okay, baru kita boleh display. Kita nak display markah tertinggi kan? Okay, system. .out. .print. .out. .print. Line. Highest mark. Is. Tambah dengan. Siapa yang pegang highest mark? Max mark. Semicolon. Habis. Sudah kita compile.
Saya tutup dulu tadi yang ini. Output ni kena clearkan dulu. Nanti kan benda tindan-tindan. Okay. Kita tengok. Kita compilekan. There is no error. And then kita run output dia. Marks. Whatman? String click. Okay. So enter 10 marks. 12. 13. 76. 80. 90. 54. 87. 56. 85. Banyaknya, besar betul. Ini mesti jadi salah nanti sebab 53, 75 dan juga 32. So output array mark adalah ini array mark, ini array kamu dipaparkan dan highest mark adalah 5, 6, 8, 5. Betul kan? Betul kan highest mark dia adalah 5, 6, 8, 5. Betul. Okay. So itulah yang kamu kena guna. So ingat dalam array semuanya di dalam repetition 4. Semua urusan apapun kena guna repetition 4 ni. So untuk latihan kamu, satu array, satu name, satu marks. And then print the best student's name and marks. Print the best student's name and marks. Lepas kamu create dua array, nama dengan markah. Lepas tu kamu kena displaykan markah tertinggi dan siapakah pelajar dengan markah tertinggi itu. Cuba dulu. Cuba buat di kertas ke, jangan cuba di scrolling dulu lah. Kalau kamu cuba dekat coding nanti banyak error-error, pening pula kamu. Buat di kertas saja dulu. Ikut saya punya step tadi, step 1, step 2, step 3. Cuba. Boleh buat sekarang.